Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah berikan, semoga kita semua sahabat-sahabat penonton pada pagi hari 6.30 lagi kita dah bersama dengan TV Al-Hijrah. Semoga Allah merahmati dan meredai kita semua insya-Allah. Jadi Alhamdulillah dalam Assalamualaikum Subuh seawal 6.30 pagi setiap hari boleh kongsi-kongsikan dengan sahabat-sahabat. Tekan butang like, tekan butang share, jangan lupa komen. Kita akan doakan kepada semua yang menonton, yang share, yang kongsi. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita kerana kita menyediakan platform untuk sama-sama kita muhasabah diri kita insya-Allah. Ayo sama-sama kita membina syurga di rumah. Kita bina rumah di syurga bersama masuk syurga sekeluarga. Semoga Allah merahmati kita semua insya-Allah. Dalam Assalamualaikum Subuh bersama dengan Dr. HD pada pagi ini insya-Allah, kita ada satu tajuk yang kita akan kupaskan. Selepas kita kupaskan satu tajuk yang sangat panjang iaitu perjalanan terakhir kehidupan kita, dan kita telah sampai ke satu tajuk yang sangat penting iaitu tiupan sangkakala. Tapi sebelum Ustaz nak kupaskan dengan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan tiupan sangkakala, kerana itulah hari, detik yang mana kesemua orang, kesemua makhluk akan binasa. Tapi sebelum kupasan itu, mari sama-sama kita menonton video yang telah disediakan, kupasan ayat suci Al-Quran daripada Ustaz Asim. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام dan sudah tentu akan ditiup sangkakala. Maka pada waktu itu, matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah, terkemudian matinya. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Allahu Akbar. Begitulah di dalam surah Az-Zumar ayat 68 yang dibaca oleh Ustaz Asim tadi dan diterjemahkan oleh Ustaz Bad. Masya Allah, satu ayat yang menegur kita untuk kita bersama-sama untuk muhasabah diri kita pada pagi hari ini. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Seperti mana yang disebutkan tadi di dalam ayat suci Al-Quran, maka di dalam tafsir kata Imam Ibn Kathir, kata para alim ulama, bahawa Allah menceritakan tentang proses terjadinya hari kiamat. Kerana bila kita sebut tentang perjalanan terakhir kita, setiap pagi Jumaat kita telah menceritakan bagaimana keadaan seseorang itu apabila dia bertemu dengan malakatul maut, dan bagaimanakah keadaannya sekiranya dia seorang yang soleh, dan bagaimana keadaannya sekira dia seorang yang melanggar perintah Allah. Dan hari ini kita akan bicarakan apabila tiupnya sangkakala, maka kesemuanya Allah Subhanahu wa taala sebut semuanya akan binasa, melainkan beberapa orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita akan bahaskan pada pagi ini. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya kepada kita. Sahabat-sahabat penonton TV Al-Hijrah, bila kita sebut bila hari kiamat akan dibangkitkan, maknanya sebelum terjadinya hari kiamat, maka kata para alim ulama, dia akan terjadi dengan tiupan sangkakala yang pertama, tiupan kematian.
Pada waktu itu, yang akan meniup sangkakala ini adalah malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Maka kata para alim ulama, seperti mana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa an'amu wa qad iltaqama sahibal qarni qarn wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yanzuru mata yu'maru." Qala al-muslimun ya Rasulullah, fama naqulu? Qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku boleh berasa aman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku boleh berasa tenang sedangkan yang membawa sangkakala telah siap meniupnya, kata Nabi, mengerutkan dahinya dan menyiapkan telinganya menunggu bila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditiupkan sangkakala. Maka pada waktu itu kaum muslimun bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang perlu kami lakukan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutlah hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung, kepada Allah lah kami bertawakal. Sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa makhluk disebutkan di dalam kata-kata para alim ulama yang mana dikecualikan daripada kematian pada saat itu. Kita tahu bahawa apabila ditiupkan sangkakala, yang mana kesemua makhluk akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada beberapa makhluk seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama yang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah malaikat yang disebutkan sebagai Jibril yang membawa wahyu, malaikat Mikail yang membawa rezeki, yang menghantar rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, dan malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Ini adalah perbincangan para alim ulama, sebenarnya siapakah yang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa-apa pun, kata para alim ulama, kesemua makhluk, tak kiralah malaikat yang akhirnya sekali malaikat Israfil pun yang meniup sangkakala, maka kata ulama dia juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, kerana yang kekal di atas muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah betapa hebatnya, betapa besarnya, betapa dahsyatnya apabila tiupan sangkakala itu ditiupkan. Maka persoalannya, bagaimanakah persediaan kita pada hari itu? Inilah satu persoalan yang penting yang setiap hari kita kena fikir. Sebelum datangnya kematian kita, sebelum datangnya tiupan sangkakala, bagaimana kita nak berhadapan dengan kematian, dengan hari kiamat, dengan keadaan yang mungkin kita akan menghadapinya, kerana itulah hari kiamat merupakan hari yang benar, hari yang seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghashiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah? Telah datangkah kepada kamu, wahai Muhammad, pengkhabaran, penceritaan mengenai hari kiamat, antaranya tiupan sangkakala? Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana lalu di satu tempat, Nabi mendengar ada seorang yang membaca surah Al-Ghashiyah. Maka ketika mana dia membaca hal hatta ka hadisul ghashiyah, maka Nabi berhenti. Nabi berhenti dan Nabi dengar. Kemudian Nabi jawab, qad ja'ani, telah datang kepada aku cerita tentang hari kiamat, telah datang kepada aku cerita tentang hari kiamat. Cerita tentang sangkakala ini adalah merupakan cerita kita kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang hari kiamat. Sebab tu sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, apa yang perlu kita lakukan ketika mana kita berhadapan dengan soal kiamat? Kita jangan menyesal satu hari nanti, kita jangan rasa terleka di atas muka bumi sehingga kan kita tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kesemuanya makhluk akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan meninggalkan dunia yang sementara. Hari ini kita berpusu-pusu mencari harta dunia,
bermewah-mewahan sehingga kan kita lupa apa yang akan berlaku nanti apabila tibanya hari kiamat. Begitulah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi, bagaimana Nabi boleh berasa aman, bagaimana Nabi boleh berasa tenang, sedangkan malaikat yang disebutkan Israfil bersedia untuk meniupkan sangkakala yang mana dia hanya menunggu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu persoalan. Ketika mana semua manusia telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tiupan sangkakala yang pertama. Kerana kita tahu Allah akan perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang pertama dan kesemua makhluk akan mati. Kemudian siapakah orang yang pertama yang akan bangkit ketika mana sangkakala yang kedua ditiupkan? Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni awwalu man yarfa'a ra'sahu ba'da nafkhatil akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah orang yang terawal, orang yang pertama yang mendongak kepalaku setelah tiupan yang terakhir. Inilah yang disebutkan oleh para alim ulama bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama pada hari kiamat. Kalau nak tahu cerita apa yang terjadi dan bagaimana dan apakah amalan-amalan yang boleh kita jadikan panduan untuk menyelamatkan kita daripada perkara yang sangat dahsyat ini, jangan lupa insya-Allah selepas daripada ini kita akan bicarakan dengan lebih lanjut insya-Allah dalam perjalanan terakhir dalam Assalamualaikum subuh insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi dalam perjalanan terakhir setiap pagi Jumaat. InsyaAllah Dr. HD akan kupaskan bagaimana perjalanan seorang manusia apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah dibangkitkan dan sama ada dipilih untuk menjadi ahli syurga ataupun menjadi ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kalau tadi kita berhenti orang yang pertama akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana di dalam hadis Bukhari adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam bulan kemuliaan, bulan Maulid baginda Rasulullah, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita tahu kita telah masuk dalam bulan Rabiul Awal. Itulah keistimewaan, kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuh sama-sama kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah. Kerana hari ini merupakan hari Jumaat. Kalau kita lihat daripada hadis Nabi, orang yang pertama yang Allah akan bangkitkan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kalau tadi kita bicarakan ulama berselisih pandangan siapakah yang akan kekal. Maka pandangan yang pertama mengatakan ada beberapa individu yang tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ditiupkan sangkakala. Ini yang disebutkan seperti mana Imam Ahmad berpendapat. Ini pendapat para alim ulama. Mereka mengatakan bahawa mereka-mereka yang seperti mana yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga daripada kalangan bidadari dan al-wildan. Mereka ini tidak akan mati. Itu yang pertama. Dan ada juga yang menakalkan yang tidak akan mati juga adalah Jibril yang membawa wahyu, Mikail yang memberi rezeki, yang membawa rezeki, dan Israfil yang meniup sangkakala. Itu merupakan pendapat sebahagian daripada ulama dan juga malaikat yang tidak akan mati ketika mana tiupan sangkakala adalah malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan. Tetapi ada satu lagi pandangan yang mengatakan semuanya akan mati. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang kekal. Sehebat mana pun kita, sehebat mana pun pangkat kita, kekayaan kita,
panggilan kita, semuanya tidak akan kekal, kerana yang akan kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang tiupan sangkakala. Bila kita bercerita, maka bagaimana keadaan manusia pada ketika itu? Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Keadaan manusia pada waktu tiupan sangkakala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai umat manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Besar tak besar, Allah ceritakan dalam ayat yang kedua. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Allah sebut di dalam surah Al-Hajj ayat kedua, pada hari itu kamu akan melihat peristiwa-peristiwa yang menggerikan, ketika mana tiupan sangkakala, langit yang kita tengok pada hari ini akan runtuh. Bukit bukau yang kita rasa kuat, hebat, akan hancur berkecai. Lautan yang kita tengok indah, semuanya akan binasa. Bumi yang kita pijak, semuanya akan habis. Kerana itu Allah kata, kamu akan melihat peristiwa-peristiwa yang menggerikan. Tiap-tiap ibu, dahsyat tak dahsyat, tiap-tiap ibu yang menyusukan anak, melupakan anak yang disusukan. Allahu Akbar. Kalau kita tahu hari ini anak akan dipeluk, akan disayang, akhirnya akan dilupakan pada hari itu. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan tergugur anak daripada kandungan. Dan kerana apa? Kerana mereka dalam keadaan terkejut, dalam keadaan takut. Seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama. Dan engkau akan melihat manusia mabuk dalam keadaan mereka pening, sama adakah ini hari yang dijanjikan oleh Allah ataupun bukan. Tetapi azab Allah amatlah berat, lagi mengerikan. Surah Al-Hajj ayat yang pertama dan ayat kedua. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, itulah kehebatan, kedahsyatan apabila ditiupnya sangkakala. Apa persediaan kita? Dalam Assalamualaikum Subuh, dalam perjalanan terakhir, ayuh sama-sama kita muhasabah diri kita dengan kita menyemak apakah amalan yang boleh dilakukan untuk menghadapi hari kebangkitan yang sangat dahsyat ini. Yang pertama, kata para alim ulama, jaga ibadat solat kita. Sebaik-baik amalan, kata Nabi dalam hadis Bukhari, yang paling dicintai oleh Allah, baginda menjawab, mengerjakan solat pada waktunya. Yang kedua, jangan tinggalkan sedekah. Di dalam firman Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Alangkah baiknya kalau engkau lambatkan ajalku ya Allah, kerana aku minta sedikit waktu untuk apa? Untuk aku bersedekah, kata Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Sebab tu sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, jangan lupa kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah urusan kami di dunia dan juga di akhirat. Kita minta Allah permudahkan urusan kita. Tiupan sangkakala, bagaimana hari kebangkitan, bagaimana hari timbangan, bagaimana titian sirat, semuanya kita akan kupaskan dalam perjalanan terakhir setiap pagi Jumaat. Sebab tu berdoalah dengan doa ini, hafal, tolong angkat gambar, ambil gambar, supaya kita kembali kepada Allah. Dan kata Nabi SAW, perbanyakkanlah menyebut hasbunallahu wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Ustaz ulang sekali lagi, hasbunallahu wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Perbanyakkanlah dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, Ustaz bersama dengan Pertubuhan Akademi Al-Bayan, yang mana kita nak melahirkan generasi dai mu'alaf untuk mereka berdakwah di jalan Allah. Hari ini hari Jumaat dalam bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuh sama-sama kita memberi infak, kita membangunkan
tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf. Ganjarannya cukup hebat kerana kita nak melahirkan pendakwah-pendakwah yang boleh berdakwah dalam pelbagai bahasa kepada semua bangsa untuk mereka faham tentang kehebatan Islam, dan akhirnya kita usaha untuk mereka masuk ke dalam agama Allah dengan atas kehendak Allah dan sokongan sahabat-sahabat penonton pada pagi hari ini dengan sumbangan-sumbangan yang disalurkan. Semoga Allah merahmati kita, Allah meredai kita. Maka kalau kita tengok di televisyen tadi, kita sedang bersihkan tanah, kita sedang minta untuk dilakukan untuk dibina surau rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjarannya sesiapa yang membina rumah Allah, Allah akan membina rumahnya di sana nanti. Maka ayo sama-sama kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan untuk saham akhirat kita, ahli keluarga kita, sanak saudara kita, ibu bapa kita. Dan satu lagi, untuk hebahan kepada mereka yang ingin masuk ke dalam kelas online secara percuma. Tidak kiralah sama ada kita ni mu'alaf ataupun tidak, tetapi kita sediakan platform 3 bahasa. Boleh pilih bahasa Tamil, boleh pilih bahasa Mandarin, boleh pilih dalam bahasa Melayu. Sekiranya kita mahu masuk dalam program ini, boleh terus hubungi Pertubuhan Akademi Al-Bayan, bagi nama. Selama 6 bulan kita akan ajar asas fardu ain. Semoga Allah merahmati dan meredai. Sebar-sebarkan maklumat ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan pada hari ini dan seterusnya. Dan doalah kepada Allah semoga kita mati dalam keadaan baik, husnul khatimah insya-Allah. Bersama dengan saya Dr. HD dalam Assalamualaikum Subuh. InsyaAllah jangan lupa setiap pagi Jumaat perjalanan terakhir kita akan teruskan sehinggalah kita akan berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.